Assalamualaikum dan salam sejahtera. Now kita sambung modul 7 habit untuk fasa dan bahagian kedua, iaitu kita bergerak daripada personal victory, habit 1, 2, 3 kepada public victory, iaitu melibatkan interaksi kita dengan mereka yang lain. So dalam habit keempat, habit yang perlu diterapkan dalam diri kita adalah think win-win. Kita berfikir menang-menang. Maksudnya kita berjaya bersama-sama. Kita berusaha bersama-sama untuk mencapai sasaran yang kita kongsi bersama dan kita berjaya bersama-sama. So itulah elemen penting dalam habit keempat ni. Jangan kita menjadi win-lose, lose-win or lose-lose. Dan hasrat kita adalah semua mesti berjaya mencapai sasaran yang telah kita tetapkan. So, ada 4 perkara ataupun situasi yang mungkin berlaku dalam sebarang tindakan ataupun sasaran kita, iaitu sama ada win-lose, lose-win, lose-lose ataupun win-win. Yang kita sasarkan adalah win-win. Kita berjaya, kawan kita berjaya. Kita berjaya, keluarga kita pun berjaya. So itulah yang menjadi sasaran dan habit kita. So kita akan melihat sedikit terperinci setiap satu-satu situasi. Iaitu yang pertama, win-lose. So win-lose ini adalah kita menang tetapi ada orang lain yang kalah. So iaitu perkara yang kita nak elakkan. Bagaimana perkara ini boleh berlaku? Apabila kita cuba menggunakan orang lain untuk manfaat kita sahaja, ataupun kita berlumba-lumba untuk kehadapan secara seorang diri, ataupun kita menyebarkan perkara-perkara yang salah yang menjatuhkan orang lain, ataupun kita bertindak secara selfish, iaitu mengutamakan diri sendiri tanpa mengira ada individu ataupun kumpulan yang lain yang terkesan dengan tindakan kita, ataupun lebih teruk disebabkan oleh kita cemburu, jealous ataupun dengki dengan mereka yang lain, yang kita tidak mahu melihat orang lain berjaya, menyebabkan kita berusaha untuk menjadikan situasi itu win-lose. So, ini adalah perkara yang kita cuba elakkan bersama, kerana kita yakin apabila kita berjaya bersama, manfaat kejayaan itu akan lebih terselah dan kita juga pastinya akan mendapat manfaat daripada kejayaan orang lain. So dalam win-lose, in the end, kalau kita amalkan win-lose, mungkin in the end kesan buruk itu juga akan berlaku pada kita. Mungkin misalnya kita berjaya, tapi tak ada orang yang nak bersama dengan kita. You will be there alone and perhaps without friends. So, sebab itu matlamat kita bukan hanya melihat kepada individu, kerana kita hidup secara bermasyarakat, kita hidup secara berkumpulan dan kejayaan yang dicapai perlu dikongsi bersama. Yang kedua, juga kita perlu elakkan lose-win, kita gagal orang lain berjaya, kerana ini menandakan bahawasanya kita tidak mencapai standard yang kita telah tetapkan, kan? So kita membiarkan orang lain mengawal diri kita, membiarkan orang lain menggunakan diri kita. So ini juga adalah perkara yang kita perlu elakkan, kerana dalam kerja berkumpulan kita harus bersama-sama untuk bergerak mencapai matlamat dan sasaran yang sama. Misalnya, tugasan yang diberikan oleh pensyarah, kan? Mungkin tahun 1 ni akan adalah banyak tugasannya, terutamanya bila remote learning ni. Mungkin setiap pensyarah akan ada pelbagai tugasan
yang perlu disempurnakan. Sebagaimana dalam kumpulan itu, kita mengagihkan tugas, in the end, matlamat akhirnya kualiti tugasan kita itu berjaya dihasilkan dan semua orang share the same success story. Kan? Berkongsi kejayaan yang sama, win-win. Semua ahli kumpulan berjaya dan semua orang mendapat markah kejayaan yang sama. Lose-lose, biarlah kita sama-sama gagal. Iaitu juga paradigm atau habit yang perlu kita buang. Kan? Kalau kita gagal, orang lain juga perlu gagal. Kan? So, terlampau negatif. Kan? Sebab apa? Kepercayaan kita, kalau sesiapa sahaja pun yang berjaya, so kejayaan mereka perlu kita celebrate, kita perlu hargai, dan kerana kita tahu impact positif daripada kejayaan mereka itu boleh juga mempositifkan keadaan dan suasana kita. Kan? So, ini yang perlu kita elakkan kerana fokus kita adalah semua orang boleh menang. Semua orang berkongsi kemenangan. Semua orang boleh makan kek yang sama. Sharing. Kan? Kita bukan menidakkan orang lain, menindas orang lain, tapi kita bekerja bersama-sama. Bincang. Kan? Bincang sebab kita, kalau UTM dipanggil sharing, or sharing is caring. Kan? So, itulah yang perlu kita lakukan. Kerana masing-masing ada potensi, masing-masing ada kekuatan. Sebab itu dalam habit ini, yang pertamanya adalah kita kena tahu bahawa dalam kumpulan kita, ada yang pandai dalam setiap perkara. Contohnya, kalau pensyarah minta buat presentation dalam bentuk slide, kan? Ada seorang tu memang strengthnya pandai buat slide yang cantik. So, fokusnya kepada bahagian tersebut. Ada tu mungkin boleh ungkapkan suatu penyertaan tu dengan lebih atraktif. So, fokus pada tersebut. In the end, hasil bersama yang kita buat, kita adalah berjaya bersama-sama. Sekali lagi saya maklumkan bahawanya setiap orang memang mempunyai peranan. Kan? Kita kena pasti peranan masing-masing, kena pasti kekuatan masing-masing. In the end, dia akan memudahkan kita bersama-sama untuk mencapai habit ke arah win-win. Sebab itu inilah perkara, apa-apa saja yang berlaku, yang kita lakukan, mestilah win-win. Kita mendapat manfaat, rakan kita pun mendapat manfaat dan kejayaan itu dikongsi bersama. Okay. So, habit, sebab itu habit yang keempat ini adalah berfikir menang-menang. Kan? Apa yang kita boleh bantu kepada kawan kita? Apa kawan kita boleh bantu kepada kita? Kan? Kita bersama-sama saling membantu untuk mencapai sasaran kita, untuk menyempurnakan tugasan kita. Dan dengan harapan kejayaan yang dicapai itu nanti memberikan impak positif kepada semua, termasuk kepada kita. So, sebab itu yang pertamanya, macam mana berfikir menang-menang. Sebab tu kita mulakan dengan private victory first. Sebab awak dah secure yourself, kan? Awak tahu you are the one the driver of yourself, be proactive. Awak pun tahu apa sasarannya, awak pun dah tahu apa awak punya prioritinya, kan? So, daripada private victory, kita move kepada public victory berdasarkan habit-habit yang telah kita ada dalam habit 1, 2 dan 3. So, dia akan memudahkan apabila kita berbincang dengan rakan-rakan kita, dengan kumpulan kita untuk mencapai sasaran tertentu. Dan sudah tentulah bagaimana untuk berfikir menang-menang. So, kita cuba mengurangkan compete dan juga mengurangkan compare. Kan? Kita compete, tetapi compete yang sihat. Kan? Contohnya compete-nya, kalau in general, kan, compete semua nak capai 4.0 CPA pada semester ni. Compete lah, kan, healthy, kan. Tetapi kita saling bantu-membantu untuk mencapai target tersebut. Bukan kita hanya menggunakan orang lain. So, compete dibenarkan, tapi it must be healthy competitions, kan. Saling bantu-membantu. Ataupun kita suka compare
bandingkan kejayaan kita dengan kejayaan orang lain. Compare bagus untuk kita meningkatkan prestasi kita, kan. Tapi jangan jadikan comparison itu membawa impak negatif pada kita. Maksudnya kita tidak mahu lagi menyumbang, kita tidak mahu kita tidak mahu bergerak bersama-sama. So itu adalah perkara yang perlu kita elakkanlah, kan. So jadikan semuanya itu menjadi paradigm yang positif. Dengan itu kita boleh berfikir secara menang-menang. So cuba untuk menang-menang, sebab dia adalah berjangkit. Menang ni biasanya yang positif ni akan senang berjangkit lah. Negatif pun berjangkit juga. So positif is contagious. So dia adalah berjangkit. So menang-menang juga berjangkit. Kalau menang kita menang bersama-sama. Kita boleh menyempurnakan tugasan bersama-sama dan kita mencapai kejayaan bersama-sama. Kerana kejayaan itu adalah bukan untuk individu, kan, tetapi untuk manfaat yang lebih besar. Kerana tujuan kita hanyalah bukan pada semasa yang pendek, kan. Kita ada masa-masa yang panjang lagi, terutamanya dengan rakan-rakan kita, kan. Sebab itu perlu ada think win-win dalam apa saja yang kita lakukan. So kita akan bersama seterusnya dalam habit yang ke-5. Sekian, terima kasih.